أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lama dah tinggal ni. Berapa bulan dah? Nak masuk 3 bulan. Nak raya haji pula. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita menyambung bacaan kita daripada ayat-ayat Allah Ta'ala dari surah Al-Baqarah. Ayat seterusnya lama dah berapa nak ingat. Idza qila lahum la tufsidu dah. Habis dah situ. Tak tanda kau. Kita ada tanda rasa macam ya dah. Wa minan nas may yaqulu amanna. Tu sudah dah. Tu saya ingat sudah dah. Sebab kita masuk dah cerita orang munafik. Mula daripada wa minan nasi man yaqulu amanna tu hingga sampai habis tu. Itu memang kita baca dah lah. Kalau ikut tanda saya ni wa idza qila lahum la tufsidu. Ikut situ lah. Kita sambung situ dah. Sama-sama kita bacakan ayat-ayat Allah Ta'ala dari surah Al-Baqarah, bermula daripada ayat yang ke-11. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا
qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wa idza khalau. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerosakan, tetapi mereka tidak menyedari. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan mereka. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka itu, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian.
7 ayat yang kita baca, 7 ayat yang kita baca ini, 6 ayat yang kita baca ini sambungan daripada ayat-ayat yang telah kita baca dahulu. Masih lagi menceritakan sifat orang-orang munafik, di mana sebelum daripada ini kita telah menceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita orang yang mengaku beriman tetapi sekadar pada lidahnya. Bermula daripada ayat wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Bermula daripada ayat tu Allah Taala kata wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada di antara manusia yang berkata kami telah pun beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat, sedangkan Allah Ta'ala kata mereka itu tidak beriman. Mereka sebenarnya bohong. Mereka tidak beriman dengan hati, tapi hanya mereka beriman dengan mulut. Maka tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menerangkan sifat orang yang beriman dengan mulut ni tapi tidak beriman dengan hati. Mereka menyembunyikan kekufuran, mereka ini hati mereka ditutup, pendengaran mereka juga ditutup, penglihatan mereka juga ada penutup. Mereka ni akan menerima azab yang pedih di hari akhirat kelak. Kita ambil sikit. Tujuhnya Allah Ta'ala cerita kepada kita, mereka sifat dia ni yukhadi'un Allah. Oh, tadi sifat orang kafir. Sifat orang munafik ni yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka ini menipu Allah. Mereka rasa mereka tipu orang. Secara zahirnya seolah-olah mereka ini menyembunyikan daripada manusia. Sedangkan perkara yang berkait dengan keimanan sebenarnya dia adalah di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun manusia itu tidak dapat melihat apa yang ada di dalam hati kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya memerhatikan setiap perkara yang berlaku kepada diri kita secara zahir. Begitu pula yang berlaku di dalam hati kita yang berbagai-bagai bentuk. Ada sifat hasad, dengki, tu taklah menjadi kufur. Tapi sifat-sifat buruk hodok dalam hati, hak ni kita tak khabar korang, kita buat senyap-senyap. Sifat-sifat buruk sangka dalam hati kita buat senyap-senyap je, kita tak khabar korang. Ini orang tak tahu. Kalau kita tak khabar, tidak menzahirkannya, tidak tahu. Begitu soal keimanan, yakin tak kita kepada hukum Allah Ta'ala? Apa sikap kita sebenarnya dalam hati kita terhadap perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hak duduk dalam hati kita ni, hak tu tidak ada orang yang tahu. Allah Ta'ala tetap mengetahui. Allah Ta'ala, dia rasa dengan sembunyinya perkara-perkara buruk tadi, termasuk perkara yang berkait dengan keimanan. Mereka rasa mereka tipu manusia. Merasa tipu manusia, mereka tipu Allah Ta'ala seolah-olahnya begitu. Maka tuan-tuan sekalian, sebenarnya apa yang mereka sangkakan itu adalah salah, sedangkan Allah Ta'ala mengetahui dan memerhatikan apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Orang yang macam ni, hati mereka ni rosak. Allah Ta'ala kata, hati mereka ini rosak, hati mereka ini ada penyakit. Allah Ta'ala akan tambah lagi penyakit dan bagi mereka itu azab yang pedih di hari akhirat kelak kerana sifat dusta yang ada pada diri mereka. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, ayat yang ke-11. Sebelah kita baca tadi, Allah Ta'ala kata di antara perangai orang munafik ni, bila mereka ini diajar untuk berbuat baik, apabila mereka dilarang daripada berbuat jahat, sifat mereka kata, "Dak, kami buat baik." Mereka tak dapat nak nilai kebaikan dan keburukan yang sebenar. Orang yang mengajak dia kepada kebaikan,
Orang yang mencegah dia daripada kemungkaran, orang tu nampak. Kata jangan buat gitu, ni tak baik. Ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini perkara yang tak boleh diamalkan. Kerana ia larangan daripada Allah, larangan daripada Rasul. Itu tuan sekalian, dia kata dah, kami bukan nak buat tak baik, kami nak buat baik. Kami nak suruh jadi molek. Kami nak suruh jadi molek. Tuan sekalian, ini disebabkan mereka tidak ada satu ukuran untuk menentukan baik dan buruk. Yang baik pada mereka menurut akal. Akal dia baik pada diri dia. Baik pada diri dia. Dia rasa baik. Bila dia buat, dia rasa baik. Dan dia tidak kembali kepada ukuran dan nilai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran kita, tuan-tuan sekalian, kita menilai keburukan dan kebaikan, tuan-tuan kena ingat. Bukan ikut kepala otak kita, dah. Orang putih contohlah, tuan-tuan, orang putih. Dia temu laki bini orang pun, dia malam ada dia salah cium, bukan cium ni dah kerapat pak pipi laki dengan orang puan, bini orang ni laki orang. Nah, dan bagi dia itu ada satu nilai yang baik. Dia adalah satu penghormatan kepada orang lain. Tuan-tuan sekalian, itu nilai pada orang barat. Orang bukan Islam dia barat. Adakah nilai itu baik pada kita? Kita tengok, oh baguslah. Sebab apa? Sebab dia menghormati orang tu dengan cara tu. Dan budaya dia begitu. Maka tuan-tuan sekalian, kita tidak boleh. Sebab apa? Kita tak boleh sentuh tangan orang yang walaupun bukan mahram kita. Orang puan bukan mahram kita. Kita boleh sentuh? Tak boleh sentuh. Tak boleh nak bersalam, tu dilarang oleh Nabi SAW. Apatah lagi nak pergi cium pipi. Tangan tak boleh nak pergi cium pipi. Pak-pak gitu pula. Nah, ini dilarang. Tapi nilai pada dia baik. Jadi kita nak ikut nilai mana? Hak Allah Ta'ala suruh ke? Hak yang difikirkan baik. Dan boleh jadi kita duduk kat kita sekarang ni alhamdulillah lagi. Kat kita ni alhamdulillah lagi. Saya nak cerita pasal nilai tu. Ada benda yang kita menilainya tidak mengikut syarak. Bila terikut syarak, dia ikut akal dia. Budaya yang dia amalkan tu dia rasa baik, maka dia amal. Kita kalau kita pergi duduk dalam negara orang putih, bila kita tidak berpandukan kepada nilai ni juga, nilai yang ada dalam Islam, maka tuan-tuan sekalian, kita mungkin terikut dengan budaya dia. Terikut dengan budaya dia. Oh, kita tengok, tak ada apa-apa pun. Apa salahnya? Bukan dia berzina. Dia cium tu pula bukanlah belakang-belakang orang, depan-depan orang. Kalau belakang orang bimbang juga dengan nafsu syahwat ni. Maknanya kalau kita fikir ikut akal, boleh jadi gitu. Kita boleh amalkan. Maka tuan-tuan sekalian, sama ada di depan orang, di belakang orang, Islam dia tidak membenarkan perkara itu. Maka nilai mana yang kita nak ikut? Maka nilai Islam itulah, tuan-tuan sekalian. Kalau kita pergi cari nilai orang banyak. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bagaimana kita nak menilai sesuatu bukan semata-mata dengan otak kita. Bukan semata-mata dengan otak kita. Otak kita kena guna, bukan kata-kata tak pakai otak langsung, dah. Cuma ruang lingkup otak itu berfikir tidak boleh lebih. Kalau Islam menentukan begini, maka tuan-tuan sekalian, kita tidak boleh untuk melangkaui apa yang telah ditetapkan oleh Islam, oleh syarak, oleh Al-Quran, oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita nak mengajak semua untuk berfikir cara Islam. Kalau kita dah berfikir dengan cara barat, tuan-tuan sekalian, kita tuan-tuan sekalian pakai spek mata gini, molek ni spek mata dah. Lembu tuan-tuan sekalian, kalau kita tok dia spek mata warna hijau, dia tangkap kurit dan rupuk kering pun nampak warna hijau. Betul tak? Tuan-tuan sekalian, nampak warna hijau. Rasa cerita lain lagi. Tapi ni rupuk kering pun nampak warna hijau. Maknanya gitu. Neraca ni bila dia letak dengan penilaian begitu,
maka dia akan nampak. Kita kalau kita letak kacamata Islam, kita letak Quran, kita letak hadis pada mata kita, pada otak kita, maka kita akan menilai mengikut neraca Islam. Kita tengok ni pendirian begini, pandangan begini, ini yang dilakukan, ini yang dilakukan, budaya ini, kita akan lihat dia dengan kacamata Islam. Tuan-tuan sekalian, orang-orang munafik di dalam ayat ini dia cerita, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan kamu membuat kerosakan di muka bumi. Apa yang dimaksudkan dengan kerosakan di muka bumi? Kerosakan yang mereka perbuat di muka bumi bukanlah bererti kerosakan harta benda, melainkan menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam. Kerja dia, orang munafik, dia pergi kat orang kafir, kita pakat lawan Islam. Kita lawan Nabi. Muhammad ni mengkafirkan datuk nenek moyang kami. Muhammad ni tak baik. Muhammad ni memecah belahkan masyarakat. Muhammad ni gila. Muhammad ni mesti dilawan. Kalau kamu tidak menghalang dia, dia akan menawan kamu. Dia akan menjadikan orang makin ramai masuk Islam. Kamu akan terkeluar daripada bumi Madinah ini. Maka tuan-tuan sekalian, dengan hasutan daripada orang munafik, hasutan ini telah menjadikan orang-orang kafir berperang dengan orang Islam. Maka tuan-tuan sekalian, apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang dikatakan sebagai kerosakan di muka bumi. Kerosakan di muka bumi. Sebab tu sifat orang munafik ni lagu tu, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala sebut, dan nanti kita akan baca di belakang ni. Dia kata, tuan-tuan sekalian, apa? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka akan kata, sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan. Kami orang yang buat baik. Macam-macam lah. Ini hujah-hujah yang mereka keluarkan. Dengan fikiran mereka. Allah Ta'ala kata, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang yang membuat kerosakan. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak sedar. Tidak sedar di sini, tuan-tuan sekalian, dia bukan tidak sedar. Dia tidak sedar apa yang dilakukan itu tidak betul. Sebab dia mengikut pertimbangan hawa nafsu dia dan pertimbangan akal dia, tidak mengikut syara. Maka tuan-tuan sekalian, akhirnya mereka merasakan apa yang mereka buat itu adalah baik. Ini lagi sikap dia. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain beriman. Tuan-tuan sekalian, wa idza qila ni maknanya apa dia? Dikatakan tu maknanya orang yang tengok dia berada dalam keadaan tidak betul, ada orang yang memberikan teguran. Ada sebab tu disebut wa idza qila tu. Tujuannya ialah nak beri pesanan kepada kita, kalau tengok benda tak betul, maka kena cegah, kena pergi tegur, kena pergi khabar, kena beri tahu, kena dakwah, kena sampaikan ayat-ayat Allah, kena beritahu. Kita nak duduk diam. Perangai orang kita ni, tuan-tuan sekalian, tengok benda yang tak baik, kita senyap. Kadang-kadang kita cakap sama kita kedai kopi. Popek kedai kopi, akhirnya siapa mana? Tak siapa mana-mana, tuan-tuan sekalian. Sebab itu kalau ada satu benda yang perlu kita tegur, maka kena tegur. Kena tegur. Pakat, kalau ramai-ramai pakat. Pakat tujuannya ialah untuk mengembalikan orang itu menjadi berada di atas landasan yang betul. Balik semula. Kalau dia buat salah, kita nak dia faham yang dia buat ni salah dan bercanggah, betulkan kedudukan kita.
ikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau ada kemungkaran di mana-mana atau ada yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tugas kita ialah pergi kabur nasihat dia, dakwah dia, ajak dia, seru dia kepada yang benar, yang betul. Cara mana? Tak saya duduk cakap kedai kopi sajalah. Kedai kopi tu patut lah sekali dah. Pergi tegur siapa dia, kita tak boleh tegur sendiri. Maka kena kabur orang yang boleh kita tegur. Kalau kita duduk wah saja je, akhirnya orang tu tak tegur, kita je cakap. Orang tu tidak ditegur apa-apa pun, kita je duk cakap. Maka tidak mendatangkan faedah pada diri kita. Tak datang faedah. Maka tuan-tuan sekalian, bila ada kesalahan, pakat molek atau seorang pergi dakwah dengan cara yang baik. Dakwah dia dengan cara yang baik. Beritahu, perjelaskan kepada dia, gini dan begini. Lepas pada tu, bila kita kabur dia melakukan juga perkara-perkara buruk, kena cari jalan. Tu sebab tu tuan-tuan sekalian, bila dah ditegur, tu baru boleh cakap luar. Tu baru boleh tuan-tuan sekalian, kita nak ceritakan keburukan orang. Ini ada keburukan orang ni kita boleh cerita. Tapi bukanlah tengok sekali orang buruk kita pergi cerita selalu ke orang. Tak. Kalau dengan cara kita dah pergi tegur dia dengan cara yang baik, kita dah perjelaskan, dia dah patut faham dengan teguran kita, tapi dia tidak berubah, tak berubah, maka pada masa itu boleh pergi cerita kepada Tok Imam, boleh pergi cerita kepada orang lain. Tujuannya ialah tu, cerita keburukan tu tujuannya nak pergi tegur, kena pergi tegur orang lain. Kalau dah tuan-tuan sekalian, kita ni tuan-tuan sekalian derah sangat nak buka aib orang. Jangan derah buka aib orang tuan-tuan sekalian. Sungguh orang tu buat, jangan dulu. Boleh jadi itu adalah kali pertama dia buat salah. Tak semestinya orang kita ni tu, kita banyak mana salah kita. Banyak tak kita salah? Kalau dosa tu bau, tak katalah, tuan-tuan tak beri saya duduk sini. Warna ustaz hari masuk surga sejik tu bau dah. Bau. Banyak dosa ustaz. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sembunyikan dosa kita. Kita ni tuan-tuan sekalian dilihat baik kerana apa? Kerana Allah sembunyikan keburukan kita. Kita ni, sebab tu tuan-tuan sekalian, jangan buka hak kita ni. Dan jangan buka juga hak orang lain. Kita ada je, jangan buka hak orang lain. Bila kita tengok hak orang lain ada, kita nampak keburukan dia, maka tuan-tuan sekalian, sembunyikan dulu. Boleh jadi itu kesilapan kali pertama. Dan boleh jadi dia buat, lepas pada tu tak buat-buat dah. Kalau dilihatlah tuan-tuan sekalian, perlu ditegur, kita tegur dengan cara yang baik. Ada adab-adab kita menyampaikan dakwah kita, seruan kita. Nak pergi tegur orang ni ada adab dia juga. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam ayat ni bila disuruh idza qila wa idza qila, apabila dikatakan kepada mereka, maknanya orang yang beriman dia mempunyai satu sikap, tidak boleh membiarkan kemungkaran. Maka dia pergi tegur, dia pergi nasihat. Nasihat. Ni tugas-tugas dia. Ni tugas kita ya. Tugas kita berlaku. Baik. Di dalam ayat yang ke-13 Allah sebut, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain beriman. Tengok, orang munafik dia jawab lagu mana? Orang munafik kata, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dia kata, apakah patut kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Tuan-tuan sekalian, di zaman Islam, di zaman awal Islam, yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni terdiri daripada orang miskin. Tak ada kedudukan. Ada tak bilangan Abu Bakar, Uthman,
Ni orang yang ada kedudukan je, tapi harta banyak, kaya. Tapi tak bilangan. Kalau kira hak ramai-ramainya, ramai-ramai tu orang miskin, hamba abdi. Orang yang tidak ada kedudukan di awal Islamnya begitu. Maka tuan-tuan sekalian, orang munafik bila diajak dia kepada Islam, diajak dia kepada beriman kepada Allah Ta'ala, mereka kata apa? Dia kata, apakah patut kami beriman macam orang bodoh beriman? Pada pandangan dia, orang bodoh. Mereka menilai, dia bukan, ni silap menilai. Sebab apa? Dia menilai pada orang yang ada harta. Dia menilai pada orang yang ada pangkat. Dia menilai pada orang yang ada kemuliaan dari segi nasab. Ada kekayaan, kemewahan hidup. Maka dia tengok, oh kalau gitu orang yang ramai pengikut. Dia kata, kalau kat mana gitu. Dia kata, mana tuan-tuan sekalian, kalau ramai pengikut. Betul. Dah. Tuan-tuan sekalian, kalaulah kebenaran itu hanya ada pada seorang, yang lain-lain tak betul belaka, seorang je. Kita bukan pilihan raya. Soal benar betul bukan pilihan raya. Pilihan raya dia ikut majoriti. Kita soal benar salah, dia bukan ikut majoriti, bukan demokrasi. Tak ada. Tuan-tuan sekalian, tak boleh. Yang kita fikir macam kita buat pilihan raya tu, mereka demokrasi gitu. Soal benar salah, dia bukan soal demokrasi. Tetap kena kata benar, dan tetap kita kena ikut kebenaran yang diberitahu, kebenaran yang diamalkan. Kita kena kata dia betul. Tuan-tuan sekalian, ni kena faham juga ni. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ni sebab dia tengok orang tu kekurangan yang ada pada diri dia tu banyak. Orang miskin, hamba abdi, dia tidak layak duduk di situ. Penuh tuan-tuan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ditegur oleh Allah Taala. Rasulullah ditegur oleh Allah Taala ketika mana dia berdakwah, baginda berdakwah kepada orang kaya. Ni cerita di Mekah, ayat-ayat ni semua ni ayat madaniyah ni. Jadi dia cerita ni, saya cerita ni hak Mekah. Kita duduk Mekah, tuan-tuan sekalian. Tidak, dia duduk di Madinah. Ibn Maktum. Ada ayat ni Madinah. Bila mana ayat Makkiyah, silap. Ni tukuh. Ketika mana Rasulullah SAW berdakwah, orang-orang pembesar-pembesar Mekah ni dia kata gini, ya Muhammad, kami tak akan pergi kamu ni kalau ada orang miskin kamu. Ada orang hamba abdi, kami tak pergi duduk sekali. Tak pergi duduk sekali. Akhirnya Rasulullah SAW dengar, Rasulullah buat satu majlis khusus. Majlis khusus. Majlis khusus untuk orang kaya, pemimpin-pemimpin Mekah. Rasulullah berdakwah. Tengah-tengah Rasulullah berdakwah, datang seorang buta. Nama dia Abdullah ibn Ummi Maktum. Jadi Abdullah ibn Ummi Maktum ni tuan-tuan sekalian, dia datang untuk tanya persoalan. Dia Islam. Abdullah ibn Maktum ni Islam, beriman. Dia buta. Dia mari lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pada masa tu Rasulullah depan dia ni semua orang kaya, pemimpin-pemimpin besar Mekah yang nak dengar dakwah. Tuan-tuan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Rasulullah marah. Sehingga Rasulullah masam muka kepada Abdullah ibn Maktum ni. Sebab apa? Ganggu majlis dia. Majlis orang besar-besar. Sebab hak ni tak mau bagi kan. Akhirnya hak ni tak mau dengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala buat turun ayat. Ayat dia, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tuan-tuan sekalian, abasa wa tawalla, bermasam muka. Siapa dia masam muka? Nabi. Wa tawalla ni berpaling. Sebab apa? Nabi marah kepada Ibnu Maktum. An ja'ahul a'ma, kerana telah datang kepadanya seorang buta. Allah Ta'ala larang. Ni Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Wa ma yudrika la'allahu yazakka.
Tidak dia ketahui. Mungkin dia ni mari untuk menjadi orang yang suci, bersih, nak jadi orang yang baik. Mari minta. Ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bacalah ayat tu. Kita nak ceritanya bagaimana Allah Ta'ala menegur Rasulullah kerana hanya mementingkan orang-orang kafir yang duduk depan dia, sedangkan orang ni seorang. Mari untuk mendapat fatwa ataupun nak mengetahui sesuatu, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermasam muka. Saya nak ceritanya orang-orang duduk depan ni, dia nak orang yang depan Rasulullah tu, yang nak bila nak dakwah, dia nilai dari segitu, tak mau duduk sekali dengan orang miskin. Kita tidak, tuan-tuan sekalian. Di mana saja kebenaran itu berada, hatta tuan-tuan sekalian, orang-orang kafir pun, tuan-tuan sekalian, kalau dia menyatakan kebenaran sama macam dikata dalam Quran, maka kita tetap kena membenarkannya. Banyak ilmu-ilmu daripada orang kafir, orang kafir yang mana bertepatan dengan Quran, tepatan Quran, bertepatan dengan hadis. Hak tu, tuan-tuan sekalian, hak yang baik-baik, hak tu kita boleh ambil, sebab dia adalah benar. Nabi SAW sebut apa? Dia kata apa? Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu, kebijaksanaan itu adalah barang yang hilang dari orang yang beriman. Di mana saja kamu dapati dia, kamu ambil, walaupun daripada orang kafir sekalipun. Saya nak ceritanya ialah kebenaran itu, kalau dia duduk di mana sekalipun, kita kena kata benar. Dia tidak bergantung kepada ramai orang yang mengikut dia ataupun tidak. Tidaklah boleh kita kata, kalau tidak, takkanlah orang ikut dia belaka kalau dia tak betul. Tidak boleh kata gitu. Belum tentu lagi ramai orang ikut menandakan betul. Dah. Sebab tu tuan-tuan dimuliakan Allah, saya nak mengajak tuan-tuan sekalian lihat bagaimana kita menilai sesuatu. Mengikut neraca yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut orang munafik ini, tuan-tuan sekalian, dia tidak boleh beriman. Kerana apa? Kerana orang yang beriman ni orang bodoh saja. Orang beriman, orang bodoh. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka berkata, apakah patut kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh ini beriman? Allah Ta'ala menolak dakwaan mereka. Allah Ta'ala kata, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah Ta'ala kata, ketahuilah, mereka lah orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Mereka lah orang yang bodoh. Allah Ta'ala balas balik. Mereka kata, apakah patut kami beriman sebagaimana orang yang bodoh beriman? Allah Ta'ala terangkan, sebenarnya orang yang tidak beriman itulah, orang yang tidak suka itulah, orang yang benci kepada Islam itulah yang bodoh. Nilaian Islam bukan terletak pada sijil. Sijil boleh jadi tinggi, ilmu boleh jadi tinggi. Ilmu orang barat tinggi tak? Tinggi. Itu kita cerita dah. Telefon ni tuan-tuan silang, telefon je kita. Dak anda mana? Pakar boleh ya? Dah, ilmu. Orang Cina buat. Dah. Huawei duk balah dengan apa? Dulu sekejap. Dah. Lain ni pun balah lagi. Duk balah dengan iPhone. Dah. Sehingga mereka sekat. Huawei ni airdrop tu. Kira-kiranya gitulah, di pertembungan berlaku. Dah, macam-macam lagi. Hak siapa ke bulan, siapa ke langit, dah, siapa ke atas tu. Dah, orang tuan-tuan sekalian, banyakkannya orang-orang yang bukan Islam. Dan kita nak cerita ilmu dia tinggi. Dah, ilmu dia banyak. Tapi bukan soal ilmu yang tinggi itu dinilai. Benar ataupun tidak, itu yang dinilai. Kalau benar, walaupun dia itu nampaknya macam lekeh saja, dia tetap benar. Orang-orang kampung, orang kata orang kampung dah ni dah. Kita kata orang kampung, orang kampung, hamba abdi, orang miskin, hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Hak yang dikatakan bodoh oleh orang munafik. Walaupun dia tidak ada ilmu tinggi. Saya dah cerita dulu dah. Ada antara orang Mekah ni dia belajar ilmu tinggi, orang Mekah lah.
Antaranya ialah An-Nadhir bin Al-Harith. An-Nadhir bin Al-Harith ni tuan-tuan sekalian, dia adalah orang yang belajar luar negeri. Yang dia pergi belajar luar negeri, kita kata belajar luar negeri di Rom. Dia pergi ke Rom, dia bawa balik buku-buku tentang raja-raja Rom. Dia pergi ke Parsi, dia bawa balik buku-buku tentang raja Parsi. Kemudian dia bacakan kepada penduduk Mekah. Dia ni lah yang duduk, tuan-tuan sekalian, antara orang nak pergi ke tempat Nabi mengajar, Pak Nabi berdakwah, dia duduk tengah-tengah. Dia orang lalu, dia kata, jangan pergi kat Muhammad, mari kat kami akan bacakan cerita yang lebih baik daripada cerita Muhammad. Dia pun baca cerita tentang raja Rom, raja Parsi. Dia sediakan arah, dia sediakan wanita-wanita penyanyi. Maka tuan-tuan sekalian, ini menghalang orang. Ada An-Nadhir bin Al-Harith, cerdik dia belajar luar negeri masa tu. Tapi dia ni lah antara orang yang disebut oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, dalam Quran diturunkan ayat kepada dia yang menyesatkan orang, dan kedudukan dia, tuan-tuan sekalian, di sisi Allah, dia ni orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, nilaian dia bukan situ. Sebab tu tuan-tuan kadang jangan bimbang. Bila kita ikut agama Allah Ta'ala, itu ni adalah orang yang benar, baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Allah Ta'ala bukan hanya memandang pada ilmu. Orang alim sekalipun, tapi kalau dia tak ikut perintah Allah, tak. Dia profesor tinggi, tapi tuan-tuan sekalian, contoh ialah petang-petang duduk kat rumah dia, semayang cuma tak tahu semayang mana, duduk pakai luar pendek, duduk basuh kereta, contoh dah. Maknanya dia tidak beramal dengan ilmu dia. Sungguh pun ilmu dia tu ilmu Islam. Orang tak beramal, sekalipun dia tinggi, dia ada profesor, dia bidang dia pengajian Islam, macam-macam lah bidang. Tapi tuan-tuan sekalian, bila mana dia tidak ikut apa yang dia belajar, apa yang dia tahu, tuan-tuan sekalian, dia tidak lebih daripada nilai orang yang beramal. Dia tahu sikit, tapi beramal. Sebab tu kita tuan-tuan, tahu amal. Tahu amal. Itu yang lebih penting. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, kita tengok balik. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ni satu lagi. Berapa dah? Ini dia sebut wa idza qila ni dua. Wa idza laqul ladhi, okey, tiga hak dalam ni, hak ini. Baik. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dia tak ada pendirian mana. Jumpa dengan orang beriman, dia kata beriman. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Maksud di sini ialah pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin-pemimpin mereka ini orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pandangan mengatakan khalau ila syayatinihim ini orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani, orang yang bukan Islam. Dia ni Islam. Islam lah pada zahir, sebab dia munafik. Dia Islam, hati tidak Islam. Hati benci kepada Islam. Dia bertemu dengan rakan-rakan dia, temu dengan orang yang beriman, dia kata amanna, kami juga orang beriman. Bila jumpa dengan orang kafir, inna ma'akum, kami sebenarnya bersama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami memperolok-olokkan mereka saja. Kami bukan beriman sungguh pun. Ni. Sebab tu tuan-tuan sekalian, jangan cakap lain. Kita bimbang juga. Jumpa dengan orang beriman, molek kita. Jumpa dengan orang kafir, kita pun macam orang kafir juga. Seolah-olah menyebelahi dia juga. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang itu sifat orang munafik. Sifat orang beriman di atas satu-satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah, pendirian kita kena sama. Maksudnya kita duduklah mana pun, seorang diri sekalipun, dengan orang kafir sekalipun, dengan orang beriman sekalipun, pendiriannya adalah sama. Kecuali dia ada perkara yang fleksibel. Ada perkara yang fleksibel. Hak tu bukan qat'i, bukan yang Allah Ta'ala larang dalam Quran. Hak mana boleh mendatangkan kebaikan kepada umat.
mendatangkan kebaikan kepada Islam, kepada umat Islam, maka tuan-tuan sekalian, ada benda yang boleh kita fleksibel. Fleksibel ni maknanya anjal, maknanya kita kata benda apa? Dia nak kata benda bahasa kita molek. Nak kabur kok. Payah juga nak cari satu makna. Maknanya kita ada benda yang boleh kita tarik tali lah. Boleh tarik tali. Tapi perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara yang telah diputuskan secara qat'i oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tuan-tuan sekalian, itu perkara berkait dengan akidah umpamanya, tuan-tuan sekalian, itu tak boleh tolak ansur lah. Dengan orang kafir tak boleh tolak ansur. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, ini sifat mereka. Bila bertemu dengan orang beriman, kami beriman. Temu orang kafir dengan orang yang menjadi pemimpin mereka, ikutan mereka kata kami buat main je. Bukan sungguh pun. Allah Ta'ala, Allah kata, Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas olok-olokan mereka, main-main mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah akan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan. Allah Ta'ala kata apa? Ulaikal ladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Allah Ta'ala buat beli. Beli ni maksudnya tukar. Asal beli ni bukan ngepitih. Beli ni makna pertukaran. Zaman dulu orang tukar barang. Sekarang ni orang tukar duit, pitih tu. Hak kertas, hak siling, kita ambil barang. Dulu orang tukar barang, garang dengan beras. Cerita kita sejarah orang tua-tua cerita. Kat kita pun kita juga orang tua-tua cerita lah. Dulu dah akan pitih. Jadi orang tukar. Tukar, tuan-tuan, itu beli. Orang Arab pun di istilah dia panggil kita juga. Cuma dia panggil ulaikal ladzina ishtarau. Maknanya orang yang membeli. Membeli apa? Dia beli sesat. Bil huda. Dia buang hidayah petunjuk. Dia ni orang yang mendapat hidayah petunjuk dah. Orang munafik ni, dia sudah pun mendapat hidayah dan petunjuk. Tapi petunjuk yang ada daripada dia gunakan untuk beli kesesatan. Nampak? Dia tolak hidayah, dia ambil kesesatan, letak pada diri dia. Kalau kita baca surah Al-Munafiqun nanti, kita akan jumpalah. Ayat yang menyebut kepada kita mereka ini sebab apa? Zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka ni beriman kemudian jadi kafir. Dia beriman kemudian dia jadi kafir. Kemudian Allah Ta'ala khatamkan hati-hati mereka itu. Sehingga mereka tidak memahami apa pun. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, jangan kita ni diberi hidayah petunjuk oleh Allah. Tuan-tuan sekalian, kita kena teguhkan keimanan kita dan jangan kita beli kesesatan. Kita jual, ambil hak hidayah, kita beli kesesatan, kita ambil, kita tukar kesesatan dengan hidayah. Maka sebab itu tuan-tuan dimuliakan Allah, Allah Ta'ala kata apa? Hak lagu ni fama rabihat tijaratuhum. Tidak untung sedikit pun perniagaan mereka. Kalau orang jual beli ni tuan-tuan sekalian, dia nak untung rugi. Sebab orang sesuatu dia beli sesuatu yang mendatangkan manfaat pada dia. Tak ada orang nak beli hak benda hak pakar pada dia. Mesti ada mendatangkan satu manfaat kepada dia. Jadi tuan-tuan sekalian, dia ingat dia untung lah dengan dapat manfaat tu. Dia ingat dia beli kesesatan tu untung dia. Allah kata fama rabihat tijaratuhum. Boleh jadi dia dapat keuntungan dunia. Boleh jadi dapat pangkat. Boleh jadi dia dipuji orang. Boleh jadi dia dapat keduniaan yang dia nak. Tapi Allah Ta'ala kata fama rabihat tijaratuhum. Tidak beruntung sedikit pun perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin. Dan tidaklah mereka itu akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dimuliakan Allah, ini adalah 6 ayat yang kita baca menjelaskan kepada kita sifat-sifat orang munafik. InsyaAllah
kuliah kita sekali lagi, masih lagi ada cerita tentang orang munafik, ada 4 ayat lagi. Sebab ayat orang munafik ni ada berapa? Kita dah sebut itu, ada 13 ayat. 5 ayat orang yang beriman, 2 ayat orang kafir. Jadi berapa dah? 7. 13 ayat cerita tentang orang munafik. Sebab apa orang beriman 5? Allah Ta'ala tak cerita banyak. Sebab apa orang yang kafir 2 je. Kemudian 13 ayat cerita tentang orang munafik. Tuan-tuan sekalian, orang kafir senang kita tengok, orang munafik payah nak kenal. Sebab tu Allah Ta'ala cerita dalam awal ni ada 3 jenis manusia ni. Walaupun dia khabar dalam ni lagi ada cerita tentang orang Nasrani, cerita orang Yahudi, Allah Ta'ala dah cerita di pekat awal ni. Di pekat awal dia cerita orang beriman, orang kafir, orang munafik. 3 perkara. Sebenarnya orang kafir ni, kita tengok orang Yahudi, kita kenal lalu dia. Orang Nasrani, kenal lalu dia. Orang Buddha, kenal lalu dia. Orang Hindu, kita kenal lalu dia. Orang Majusi semua api, kita kenal lalu dia. Ini bukan menjadi satu kepayahan kepada kita untuk menilai. Tapi orang munafik, Allah Ta'ala cerita 13 ayat di awal ni. Banyak pada orang kafir lagi. Sedangkan dia sebenarnya adalah juga orang kafir. Di sisi Allah. Di sisi kita tak boleh. Saya dah beritahu dah awal dulu dah. Jangan kita duk nilai orang. Kata dia munafik. Tak. Kita bukan nak nilai orang. Sifat munafik boleh jadi ada pada seseorang. Sebab tu kena buang. Hak dalam ni sebahagian daripadanya. Hak ada dalam hadis, ada dalam surah Munafiqun, ada dalam ayat-ayat lain, dalam surah-surah lain yang bercerai-cerai diceritakan tentang sifat orang munafik. Jadi hak ni kita kena buang. Sebab payah nak menilai, itulah bahayanya sifat orang munafik. Allah Ta'ala banyak cerita ayat-ayat ni supaya tak ada pada diri kita. Sebab tak ada pada diri kita. Dan juga supaya kita kenal mereka. Cuma kita tak boleh nak katalah munafik kok. Tak boleh nak kata. Nabi dia tahu Abdullah bin Ubay bin Salul tu munafik. Nabi tak kata dia munafik. Tak maksud dia tu. Ada sahabat yang memang Nabi SAW beritahu. Huzaifah ibn al-Yaman. Huzaifah tak cerita. Tak cerita juga. Huzaifah Nabi cerita pada dia, orang munafik no. Tapi dia heboh. Siapa Rasulullah wafat, tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar pergi ngadak dengan Huzaifah. Dia ada, aku ada dalam senara ada orang munafik. Sebab dia seorang yang tahu. Maknanya tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar setara tu takut lagi dia munafik. Allah. Sayyidina Umar takut dia termasuk dia ni orang munafik. Siapa pergi tanya lagi ni? Padahal kalau kita nak kira kok, Sayyidina Umar takut kenapa lagi? Tak. Sebab tu kita jangan duk sedar. Bila kita baca ayat ni, kita nilai diri kita. Lagu tu kau kita, kalau lagu tu juga berat kita, maknanya kita kena ubah. Kalau ada sifat tu, walaupun kita taklah munafik, tapi sifat tu ada, kita cuba baiki. Gitu kaedah dia dah. Kaedah dia gitu. Bukan kaedah kata korang. Ataupun tetapkan orang tu munafik dah. Kalau zahir pada dia sifat munafik, maka tuan-tuan sekalian, dia belum tentu lagi dia munafik. Sebab berbohong. Berbohong memang sifat orang munafik Nabi khabar. Tapi kita tak boleh nak kata dia munafik. Orang munafik. Tak boleh. Orang beriman ada bohong? Ada ke? Ada juga. Orang beriman bohong ada juga. Munafik ada juga bohong. Tapi orang munafik ni banyak lagi bohong. Cuma kita kena ceritalah. Ni sifat orang munafik. Hak yang Nabi sebut, hak Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maka tentunya kita cerita, maka kita baiki diri. Dan kita pun nampak, kalau dia ni memang suka berbohong. Walaupun kita tak kata dia munafik, maka dengan pembohongan yang dia buat yang banyak itu adalah sifat orang munafik ada pada dia. Sifat orang munafik. Sifat orang munafik dengan munafik ini lain. Dia lain. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita tidak termasuklah dalam kalangan orang-orang munafik. InsyaAllah kita sambung. Allah Ta'ala buat perumpamaan supaya lebih jelas lagi kepada kita
pada muhadarah ataupun kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi sekadar itulah tuan-tuan sekalian, yang baik daripada Allah, tak baik kelemahan saya. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq lil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.